selamat datang ke kelas Sains Cikgu Sally. Okey semua, hari ini kita akan belajar 6.3 iaitu sokongan pertumbuhan dan kestabilan pada tumbuhan. Okey, isi yang pertama, apakah kepentingan sokongan terhadap tumbuhan? Okey, cuba kita tengok kat sini. Sokongan ini penting supaya tumbuhan tadi dapat berdiri tegak untuk mendapatkan cahaya matahari. Okey, cahaya matahari ini untuk apa? Supaya daun mendapat cahaya untuk melakukan fotosintesis, atau dengan erti kata lain, tumbuhan yang berdaun hijau dapat menghasilkan makanan sendiri. Okey, selain daripada itu juga, sokongan diperlukan untuk menampung berat tumbuhan, dan sokongan juga diperlukan supaya pokok tadi ada kekuatan untuk menghalang tiupan angin. So, kita tak takutlah tadi pokok itu akan tumbang sepanjang masa apabila ada angin. Okey, sekarang kita lihat pula sokongan pada tumbuhan. Okey, sokongan tumbuhan ini diperolehi daripada batang. Jadi, batang ini boleh menyokong berat batang, berat daun, bunga dan juga buah. Okey, yang seterusnya, sokongan pada tumbuhan ini juga diperolehi melalui akar. Akar akan menjengkam tanah dan terdapat juga akar di atas tanah yang bertindak sebagai penyokong kepada tumbuhan tersebut. Okey, seterusnya kita akan lihat pula kepada sistem sokongan darat dan akuatik bagi tumbuhan. Baiklah, sekarang kita lihat pula sokongan pada tumbuhan. Okey, yang pertama kita tengok tumbuhan berkayu. Bagaimana tumbuhan berkayu ini mendapat sokongan? Okey, tumbuhan berkayu ini cirinya besar dan tinggi. Oleh itu, sistem sokongannya adalah daripada tisu berkayu, dan tisu berkayu ini adalah keras, kuat dan tegar. Selain daripada itu, tisu ini juga dibina daripada lignin yang keras dan tegar. Okey, tumbuhan jenis yang kedua pula adalah tumbuhan herba tidak berkayu. Jika tumbuhan itu tidak berkayu, maka sokongannya adalah daripada air yang terkandung di dalam sel batang itu, dan sokongannya adalah melalui kesegahan sel. Okey, ciri tumbuhan herba ini batangnya adalah lembut dan layu jika kurang air. Okey, sekarang cikgu nak terangkan kepada kamu sokongan pada tumbuhan melalui struktur khas. Okey, kalau pada tumbuhan berkayu, kita juga boleh mendapat sokongan daripada struktur khas seperti akar banir atau akar sokong dan juga akar cangkang. Okey, untuk tumbuhan herba pula, sokongan daripada struktur khasnya adalah melalui sulur paut, akar cengkam dan batang berongga. Okey, foto ini kita dapat tengok, ini adalah akar banir. Okey, akar banir ini kita boleh dapat pada pokok rambutan contohnya. Okey, yang kedua ini adalah akar sokong. Okey, kita boleh dapati akar sokong ini pada pokok bayan. Okey, dan akhir sekali adalah akar cangkang. Akar cangkang ni sesuai untuk tumbuhan yang berada di kawasan paya bakau. Baiklah, sekarang kita sudah selesai berkenaan dengan sokongan pada tumbuhan daratan. Kita tahu bahawa pada bahagian yang kedua ini kita akan terangkan tentang sokongan pada tumbuhan akuatik ataupun tumbuhan di kawasan yang berair. Okey, so tumbuhan akuatik ini yang pertama, dia mempunyai daya apungan air. Seperti dalam gambar itu, pokok teratai itu. Okey, kemudian pokok ini juga, pokok pada tumbuhan akuatik ini mempunyai tisu aerenkima. Okey, tisu aerenkima ini sifatnya adalah berdinding nipis serta mampu membentuk ruang udara untuk membantu keapungan tumbuhan. Okey, so tumbuhan tersebut boleh mandiri. Okey, dan akhir sekali, tumbuhan ini juga mempunyai batang berongga dan besar. Untuk apa? Untuk menambah daya apungan tumbuhan. Okey, sekarang kita nak tengok macam mana kita nak menentukan usia tumbuhan berkayu. Kita tahu kan, tumbuhan berkayu ni biasanya tumbuhan yang besar-besar dan batangnya pun besar-besar. So, apa yang kita boleh buat pada batang yang besar-besar itu? Okey, kita boleh tentukan usianya. Okey, so macam mana caranya? Yang pertama, pokok akan ditebang, kemudian pokok dipotong merentas batang. Okey, kemudian kita akan dapat lihat gelang terdapat pada pokok. Jadi, gelang tersebutlah yang akan dikira untuk menentukan usia pada pokok tersebut. Di mana
satu gelang akan mewakili 1 tahun. Okey, kita juga ada cara kedua untuk menentukan usia tumbuhan berkayu. Cara kedua ini memastikan supaya pokok itu tidak ditebang, tapi kita masih boleh dapat mengira usianya. Okey, so cikgu terangkan kat sini. Bagaimana tu caranya? Okey, yang pertama, pokok tidak ditebang tetapi dikorek menggunakan gerudi khas. Okey, pokok digerudi sehingga 75% mata gerudi atau separuh ukur lilit pokok. Kemudian, mata gerudi dikeluarkan dan kegelang pertumbuhan dikira. Okey, ini menyebabkan pokok itu tidak ditebang. So, dengan cara yang kedua ini juga, kita dapat menentukan usia tumbuhan berkayu. Okey anak-anak, sekarang adalah masa untuk kita melihat dan melakukan latihan daripada buku teks. Okey, soalan yang pertama. Tumbuhan berkayu mempunyai akar seperti akar bani, akar sokong dan akar jangkang untuk menambahkan sokongan. Berdasarkan pernyataan di atas, huraikan cara tumbuhan berkayu dapat menstabilkan kedudukan tanpa tumbang akibat angin yang kuat. Okey, macam mana tu? Okey, jawapannya. Okey, kamu dah cari kan? Sekarang boleh semak dengan cikgu. Okey, yang pertama, tumbuhan berkayu mempunyai batang yang besar dan tinggi. Okey, bagi menambahkan kestabilan tumbuhan berkayu, tumbuhan tadi perlu menambahkan luas tapak tumbuhan itu. Okey, so macam mana caranya? Okey, oleh itu tumbuhan berkayu mempunyai sokongan tambahan seperti akar bani, akar sokong dan akar jangkang untuk menambahkan luas tapak. Jadi kesimpulannya daripada soalan tadi, kita dapati 3 jenis akar tersebut diperlukan supaya dapat menambahkan luas tapak pokok tersebut supaya pokok tersebut mempunyai kestabilan. Okey, soalan yang kedua ni pula, cikgu akan beralih pula kepada haiwan. Okey, dalam soalan ni kelihatan seekor ikan paus terdampar di pesisiran pantai. Berdasarkan pengetahuan anda tentang sistem sokongan ikan paus, bolehkah ikan paus itu kembali ke lautan dengan sendirinya? Boleh atau tak boleh? Terangkan jawapan anda. Okey, jom kita tengok jawapannya. Okey, ikan paus tak boleh kembali sendiri ke laut. Okey, pasal apa? Kerana ikan paus disokong oleh rangka dalam yang kecil. Jadi, rangka dalam yang kecil itu tidak mampu menyokong berat ikan paus yang besar dan terdampar di tepi pantai. Ikan paus disokong oleh daya apungan air untuk membantu pergerakannya di laut. Oleh itu, air laut yang sedikit di tepi pantai tadi tidak cukup untuk memberikannya daya apungan yang diperlukan untuk membolehkan ikan paus kembali ke laut. Sebab itulah selalu kita dapati akhirnya ikan paus tersebut akan mati terdampar. Okey. Okey, soalan seterusnya adalah berkenaan dengan cacing. Pertama, apakah jenis rangka pada cacing? Kedua, cacing bergerak dengan bantuan 2 jenis otot. Okey, so namakan jenis otot tersebut. Akhir sekali, terangkan cara otot pada badan cacing membentuk pergerakan. Okey, jawapan untuk cacing. Yang pertama tadi, cacing mempunyai rangka hidrostatik. Kemudian, 2 jenis ototnya adalah otot membujur dan otot lingkar. Okey, pergerakan cacing terjadi apabila otot membujur mengecut, otot lingkar mengendur secara berlawanan. Pergerakan berlawanan mencipta pergerakan dari hadapan ke hujung badan cacing. Cacing mempunyai ketar iaitu bulu-bulu keras pada badannya. Dan ketar ini dapat mencengkam tanah semasa pergerakan cacing berlaku. Okey, sekian saja kelas kita untuk hari ini. Okey, satu pesanan daripada Imam Al-Ghazali. Untuk mendapatkan apa yang anda suka, anda harus bersabar dengan apa yang anda benci. Okey, cikgu doakan kamu terus kekal sihat, kekal positif untuk terus belajar bersama cikgu. InsyaAllah kejayaan milik kita semua. Amin.